Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton Tanya Pakar Pak Edma bersama-sama saya Nani Roslan. Episod kali ini kita nak membincangkan teknik push. Pakar kongsikan tip yang anda perlu tahu. Bersama saya kini Dr. Afida Suhana, pegawai perubatan ONG. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama-sama dengan Tanya Pakar kita hari ini. Okey Doktor, boleh tak Doktor kongsikan di luar sana kalau sebut je nak bersalin, ramai yang takut. Daripada segi medikalnya, memang ketakutan dan bersalin ni memang adalah satu benda yang normal ke macam mana Doktor? Okay, so Assalamualaikum semua. So bila kita bercakap tentang bersalin ni, jangan kata orang lain, doktor pun bila mengandung nak bersalin pun takut juga, because adalah satu yang di luar keupayaan kita untuk kawal situasi tu ya. Tapi ada banyak perkara yang kita boleh buat untuk menyediakan diri dari segi mental, dari segi fizikal, supaya proses bersalin tu menjadi satu proses yang insya-Allah menggembirakanlah, yang memuaskan hati kita. Tak perlu takut banyak sangat, nanti kita kongsi sama-sama apa yang kita boleh buat. Okay. Sebab itulah hari ini kita nak bincang teknik-tekniknya. Okey doktor, mungkin boleh kongsikan. Mungkin ramai di luar sana nak tahu apa maksudnya dengan kelahiran normal. Ada pula VBAC. Apa back? Doktor mungkin boleh kongsikan. Okey, so kelahiran secara normal ni dari segi definisi adalah proses di mana janin atau bayi ni dikeluarkan melalui faraj lah ya. So proses ni bermula dengan kontraksi ataupun ketegangan dinding rahim, dia menolak bayi ke bawah, jadi membuka pangkal rahim atau pintu rahim ni ke 10 cm dan janin akan keluar. Bila janin keluar, uri pun keluar. So semua ni berlaku tanpa bantuan. So tak adalah orang kata guna vacuum ke, guna forceps ke ya untuk membantu janin dikeluarkan. Tu proses yang normal. Of course bila bersalin ni kita boleh either keluarkan daripada faraj ataupun daripada cesarean section dah, pembedahan. VBAC yang Nani sebut tadi adalah vaginal birth after cesarean. Maksudnya orang yang pernah melahirkan secara cesarean section tapi cuba untuk melahirkan bayi melalui faraj atau secara normal selepas melahirkan secara cesarean. So lahir berfaraj ni tadi kita kata normal tanpa bantuan, tapi ada juga masa kita perlu bantu menggunakan vacuum atau menggunakan forceps ya, dan ada masa-masa itu adalah satu keperluan. Okey. Jadi mungkin setengah ibu terutamanya first time moms lah ataupun yang nak cuba VBAC. Ramai mereka yang dah risau dah ni, terutamanya persediaan fizikal lah. So mungkin doktor boleh kongsikan apa bentuk-bentuk persediaan yang mereka boleh lakukan secara mental ke, secara fizikal ke, apabila mereka dah hampir dengan due date tu doktor. Okey, so tadi Nani tanya dari segi mental dan fizikal ya. Dari mental, persediaan mental ni sangat penting sebab bila kita menyediakan diri dari segi mental untuk kelahiran atau proses kelahiran ni, jadi kita akan kuranglah kebimbangan. Tadi Nani kata banyak ramai yang bimbang kan. So bila kita berkata persediaan secara mental ni, yang pertama sekali is knowledge is power lah. Lagi banyak ilmu yang kita ada, kita bertanya, lagi bersedia kita. So kena bertanya pada doktor bertanya pada pakar, bertanya kepada, boleh juga bercakap dengan kawan-kawan ya, atau orang yang pernah melalui melahirkan bayi ni, tanya pendapat dari segi konstruktif. Kena make sure kita dikelilingi oleh orang yang positif. Jangan tanya yang takut-takut. Betul. Lagi bimbang lah kan. Memang sakit. Aduh, silap lah. So kita nak kena ada ilmu lah yang pertama. Yang kedua, kita boleh berkongsi kita punya birth plan, kita panggil, ataupun apa yang kita harapkan dari proses kelahiran tu. Boleh bincang dengan doktor, boleh bincang dengan suami dengan pasangan. Tapi dengan syarat. So birth plan ni is a beautiful thing. Memang bagus. Maksudnya kita cakap okey, kita kalau boleh nak macam ni. Tapi kena ingat juga sebab birth plan ni dia boleh orang kata boleh menyebabkan lagi bimbang bila kita terlampau taksub dengan birth plan tu. Mesti macam ni. Tak boleh macam ni. So you kena ingat bila kita ada birth plan, ada masa plan kita tu mesti berubah. Kita hanya mampu merancang, Tuhan menentukan. So kita kena bersedia, dan kadang-kadang disebabkan situasi klinikal atau situasi fizikal pada masa tu, birth plan tu mungkin berubah. So yang ketiga,
kita bincang persediaan mental. Tadi saya kata kena kongsi keterujaan kita tu, kena kongsi kegembiraan kita tu dengan pasangan lain, dengan rakan-rakan. Because bila kita berkongsi macam tu, kita pun rasa gembira. Bila gembira, kita pun kuranglah bimbang. Dan kita kena, yang keempat, kena ada teknik-teknik relaksasi. Ada perkataan relaksasi ke? Relaxation. Boleh. Kita buatlah perkataan baru. Relaxation teknik. So relaxation teknik ni mungkin yang pertama, ada orang dia relax bila mendengar alunan bacaan Al-Quran ke, alunan muzik ke, zikrullah ke. Ada orang mungkin tenang bila buat yoga atau senaman ringan. Ada orang yang tenang bila buat aktiviti lain. So semua ni kita kena tahulah. Sekarang ni orang cakap pasal hypnobirthing. So ada banyak cara untuk kita tenang. So kita kena tahulah apa yang sesuai untuk kita. Baru dari segi mental tu, dan ni dah jeling ni. Okey, dari segi fizikal, dari segi fizikal, yang pertama kita kena sihatlah, sihat tubuh badan. Sebab kalau kita sihat, insya-Allah kelahiran tu lebih selamat, lebih mudah. So kena make sure weight tu seimbang, makan seimbang, tidur cukup, ya. Kena banyak buat senaman ringan. 34 minggu ke atas boleh mula orang kata urutan perineum, ya. Daripada 34 minggu ke atas boleh cuba urutan perineum juga. Dan boleh buat senaman Kegel, ya. So banyak benda yang kita boleh buat dari segi mental dan fizikal untuk persediaan. Okey, jangan jeling dah. Takut jadi sikit-sikit je. Sebab apa? Kita teruja sebenarnya nak tahu. Sebab sekarang ni doktor, saya tak tahulah, mungkin di kalangan ibu-ibu ni dia selalu ada satu sentimen yang aku nak kena lahir normal. Mungkin sesetengah tu ada kekangan kewangan lah. Mungkin dia nak kena normal sebab mungkin memang normal harga dia sekian-sekian. Kalau dia emergency Caesar, harga sekian-sekian. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan juga, mungkin mengapa sentimen, mungkin ada tak patient yang memang kata, doktor, apa pun saya memang nak normal? Ada tak? Ramai macam tu. And itu macam fitrah kita. Right. Kalau boleh kita nak normal lah. Segalanya normal, sebab memang kalau kita tengok dari segi realisasi yang bila bersalin normal ni, insya-Allah dia punya orang healing period tu lebih cepat, nak buat banyak benda senang sikit. So bila operation ni, of course it's an operation, so healing period tu panjang sikit. But saying that, kita kena terima yang kadang-kadang kelahiran Caesar tu mungkin adalah yang terbaik untuk kita, because we have to remember at the end of the period, kita nak ibu yang sihat, anak yang selamat dan sihat. Betul, ya. So kita plan untuk normal, okey. Cuma tu yang saya kata tadi, birth plan boleh ada, but kita kena terima hakikat yang kadang-kadang yang terbaik tu bukan yang kita plan. Betul. So kita kena follow the flow juga. Kalau kita terlampau taksub dengan plan kita, I nak normal juga, I tak kira. I tak nak pain relief, I tak nak itu, I tak nak ini. Tapi bila sampai hakikat pada masa itu, semua tu tak boleh. So mungkin na'udzubillah, bayi heartbeat dia jatuh ke, ya, ada obstructed labour ke. Kalau kita taksub sangat, then nanti ada masalah pada ibu dan anak lah. Then that's not what we want juga, kan. Betul. Memang kena realistik lah ibu-ibu kat luar sana. Betul. Memang ramai kadang nak normal tapi takut sakit, macam mana? Okey doktor, mungkin doktor boleh juga kongsikan tips-tips kalau yang memang betul dia nak normal. Macam mana agaknya tips-tips yang untuk memastikan, bukanlah pastikanlah kan, tapi ke arah kelahiran normal tu doktor? Actually tips untuk ke arah kelahiran normal ni lebih kurang sama dengan kita punya persediaan fizikal tadi. So kalau kita makan sihat, ya, kita sihat tubuh badan. Sebab kita tahu kalau kita naik berat badan yang banyak sewaktu mengandung pun boleh mengurangkan chances untuk kelahiran normal. Kalau sebab tinggi risiko diabetes, GDM kan. Lepas tu kalau kita jadi macam couch potato, kita tak nak bersenam, kita tak nak bangun berjalan semasa mengandung. Sebab ada orang kata bila mengandung kena relax je, tak boleh bangun. Tak boleh juga, because then kepala baby tak turun ke dalam pelvis, kita punya muscle tak cukup kuat kan, otot tu tak cukup regang semua. Jadi sama je dengan tadi yang kita bincang yang fizikal tu. Okey. Macam-macam tahu, boleh Google tahu, nak buat yoga pun boleh. Beli burst ball pun boleh. Kan nak bagi baby tu engage dengan kalau pelvic datang floor. Jumpa I siap ajar gelik punggung lagi. Wah, bestnya. Okey, tapi saya dah kilang dah tutup. Anyway, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan. Ni semua nak tahu ni, teknik bersalin secara normal. Banyak doktor kata, jangan angkat punggung. Bernafasnya mulut kena tutup macam membuang air besar. Apa
apa teknik yang sebetulnya doktor? Okey, so ni teknik beneran lah ni. Yes. Okey, so teknik beneran bila sampai masa untuk meneran ni, yang pertama kena pastikan tunggu arahan doktor. Sebab ada orang dia sebab sakit sangat dia mula meneran sebelum bukaan tu cukup 10 cm atau masa kepala masih tinggi lagi. So kalau belum buka 10 cm you mula meneran, apa yang boleh berlaku adalah pangkal rahim boleh membengkak. So you jadi obstructed labour, kena caesar. Alamak. Kalau ataupun kalau terlalu cepat ni you start teran, pangkal rahim belum buka sepenuhnya, dia boleh koyak pangkal rahim, boleh menyebabkan pendarahan yang banyak. So pertama sekali kena tunggu arahan doktor. So selalunya kita akan minta ibu terlentang dan kita angkat sikit bahu kita angkat sikit. Lepas tu kita minta regangkan kaki, okey. Tangan kita selalu kata either pegang pergelangan kaki atau belakang peha atau dekat hospital sekarang dia banyak bagi macam besi pautan kalau cerita macam Korea, ada gear dia. kalau cerita Korea lama-lama dia bagi kain gitu. Tarik gitu. Okay. So untuk paut lah untuk tarik ya. So bila sampai masa ni bila doktor atau midwife dah cakap boleh meneran, kena meneran masa contraction berlaku. Sebab you need both power, the power of the contraction and the power of the push. Kalau tak ada contraction you push tak jadi apa. Buat penat je. So bila sampai masa kita akan minta tarik nafas, dagu pada dada, pandang perut, atau kalau saya suruh patient saya tengok saya lah, tengok senyuman saya. Saya baik Dr. Comel. Alhamdulillah. So kita pandang perut, tarik nafas panjang-panjang and teran. Teran tu memang menggunakan otot yang bila kita membuang. Okay. So macam kalau you kena constipation ya, buang air besar yang keras tu is the same muscle that you use. Tu doktor selalu kata macam nak teran borak yang keras. So you teran sampai dah tak tahan dah habis nafas ni. Lepas nafas, curi nafas and teran lagi. And you do that, usually kita buat selagi ada contraction dan selalunya about 3 push lah setiap contraction. Dan bila apa yang berlaku bila kita teran tu dia akan turun kepala akan turun. Bila you berhenti, kita tarik nafas, dia sambung lagi. So kita selalu kata jangan berhenti lama sangat sebab kalau you macam lepas tu ada doktor tolong sakit. Dia pun ke belakang balik ngek. Dah penat lah. You teran balik dah. Dok main macam tu lah, dok tarik tali macam tu. Okay. So kita suruh curi nafas, curi nafas and terus teran balik. Okay. Bila tak ada contraction, berhenti, berehat antara contraction. Tadi Nani kata jangan buka mulut semua sebab apa? Kalau masa teran tu kita tolong macam tu atau macam ni apa yang berlaku, you akan perasan muka you merah. Sebab apa? Semua yang orang kata the power of teran tu semua duduk sini. Dia tak actually pergi ke bawah because you really need all of the power to go down. All of the energy semua concentrated pada otot rahim yang meneran ni. Lepas tu macam saya kata tadi, antara contraction kita minta berehat lah. So nak kena kumpul tenaga balik. Lepas tu bila sampai satu tahap, bila dia sampai pada pembukaan faraj tu, kita panggil crowning lah kita dah nampak kepala, kulit tu dah start stretch, you akan dengar doktor atau midwife kata jangan teran dah. Stop. Masa tu lah paling tak tahan. Masa tu lah rasa nak teran sebab sakit. But memang kena berhenti. Kenapa dia suruh berhenti? Sebab kita nak bagi masa kulit tu stretch. If you terus teran juga, what will happen? Tear. It will tear. So you kena stop. Masa tu lah kita you stop. And setiap kali you tu dia akan slow turun. Okay. That is the orang kata antara masa yang paling sukar sekali untuk ibu. Yang lelaki ni nak kena ingat ni. Kena pengorbanan masa perempuan tu, ni. Okay, korbankan tangan anda. Alright, so dia akan kita slowly saat kita nak crown slowly and dia stretch slowly. Angkat punggung, bila kita angkat punggung what happens is muscle akan and tu satu lagi sebab yang boleh koyak tu selalu doktor kata jangan angkat. Letak punggung kat bawah. Okay, so kita nak all the muscle yang lain tu semua relax masa baby keluar. Masya-Allah. Such a beautiful thing sebenarnya. Sebenarnya satu pengalaman yang sangat indah kalau memang teknik yang betul. Saya vouch to that lah. Kan, mother of two je pun. Tapi doktor ada sebut tadi nak tahu bila nak teran dan sebagainya. Bagi ibu-ibu yang baru pertama kali yang nak melahirkan, macam mana mereka nak tahu, okay, this is the time. Macam mana orang nak tahu, okay, saya nak dah nak beranak ni. Bila timing yang betul nak pergi hospital tu doktor?
Okay, so I selalu kata tanda-tanda bersalin ni ada 3. Okay. Okay, you don't need all 3. Salah satu kena datang hospital. Yang pertama orang panggil turun darah atau show So turun darah ni selalunya adalah darah dengan lenderan Okay. So turun darah ni tak semestinya dah nak bersalin. Ada orang datang turun darah dah buka 5 cm. Alhamdulillah. Bestnya. Tapi ada orang turun darah datang, kita check, make sure ibu anak okay. Kalau belum buka kita kata balik dulu. Datang balik relax dulu Sebab basically turun darah ni just bermakna pangkal rahim dah mula berubah. But any bleeding lah, apa-apa pendarahan semasa hamil tidak normal. So kena datang and kita check dulu. Yang kedua, pecah air ketuban. So pecah air ketuban ni ada 2 cara juga. Cara pertama macam dalam drama Melayu kita tu lah. Tapi saya nak orang kata bust the myth lah. Sebab kita selalu memang ingat, oh my water just broke. Tapi doktor, percentage orang water break ni ataupun pecah air ketuban ni tinggi ke tak? Tak, dia because pecah air ketuban ni boleh berlaku bila-bila masa. Tu saya kata you tak perlu 3-3 ni selalu untuk kata tahu tunggu salin. tak pecah lagi ketuban. Kadang-kadang doktor kena Tidak, pecahkan. Okay. So ni cuma salah antara tanda-tanda lah yang you kena datang okay. hospital. Faham. Tadi Nani tanya bila nak datang Yes, hospital betul. kan. So 3 show tu blood show, pecah air Pecah ketuban. ketuban. So pecah air ketuban tu tadi I kata 2. Satu dia pecah power macam dalam drama tu. Then you know lah, my water broke, I have to go to the hospital people. Atau yang kedua, kadang-kadang dia tiris sikit, dia keluar sikit. Yang tu kadang-kadang orang tak sure, pecah air Kencing ketuban ke ke apa ni? ni? If you're not sure, kena check. Right. Sebab pecah air ketuban ni sangat penting sebab baby sekarang dalam belon yang sterile. Kalau dah ada carikan air ketuban keluar, macam pintu terbuka lah, kuman keluar masuk. Yang ketiga, contraction lah. So contraction ni pun ada 2. Ada orang tanya Braxton Hicks atau false contraction dengan contraction yang betul. So Braxton Hicks atau false contraction ni selalunya dia tak ada irama. Belajar muzik kan dulu. Yes. Kan muzik ada rentak, right? Betul. Okay. So kalau Braxton Hicks ni dia tak ada rentak. Dia mungkin sakit sekarang, lepas tu 5 tak ada minit dah. pula, lepas tu setengah jam, lepas tu 2 minit dia datang. Kalau contraction yang betul, dia akan ada irama. Dia ikut rentak dia. Mula-mula dia nyanyi lagu senandung lama Lepas tu lama-lama dia jadi slow rock. Lepas tu dia jadi rock. Okay. So depends on where you are. Okay. Kalau macam kalau I kat hospital I tu, kalau you duduk section 13 Shah Alam tu, I kata setiap 5 minit datanglah, dekat je kan. Kalau you datang dari jauh, setiap 10-15 minit tu silalah bergerak ke hospital. Macam tu Okay lah. Macam saya dulu memang saya go by 511 rule. Baru saya pergi hospital 5 minit. Alamak, saya dah lupa dah 511 rule. Every 5 minutes, 5 minutes, contraction tu 1 minit. Baru saya pergi dah 7. Alhamdulillah. Okay. Jadi tapi kalau kandungan berisiko kena pergi awal So kalau you ada macam diabetes ke, your baby ada growth restriction, kita panggil mungkin membesar tak baik, sakit tu kena terus pergi sebab kita takut baby tak tahan dengan contraction tu, kita nak monitor. So kena dengar jugalah bincangan doktor yang jaga you. When should I come to hospital? Yang tadi tu rule secara general lah. Okay. Jadi pendek kata, sebarang kegusaran ibu-ibu terutamanya first time moms, pergi je lah hospital. Tak apa. Betul tak doktor? Jangan betul. tunggu. Kami tak kisah. Tunggu dalam bathtub ke kan. Nak tiba-tiba nak water birth pula kan. Jangan datang hospital. Alright. Jadi doktor, mungkin doktor boleh bagi nasihat pada para ibu yang bakal bersalin. Macam mana? Ni kita last nak tutup ni. Again, macam mana mereka nak overcome perasaan nervous tu doktor? Okay. Kata-kata semangat doktor. InsyaAllah. So basically macam saya kata tadi, semua orang pun nervous. Even doktor pun get nervous when we're pregnant, waiting for birth. But yang pertama sekali macam saya selalu cakap lah, knowledge is power. So kita kena cari ilmu lah. Mungkin attend antenatal class, tanya pakar, tanya doktor yang jaga kita, tonton tanya pakar Pak Edma ni kita cari ilmu tapi ilmu dari tempat yang betul lah. Jangan baca benda mengarut kan. Nak tengok, tanya doktor Google pun kena pilih-pilih juga. Okay. Yang kedua, surround ourselves with positivity lah. Kata-kata semangat daripada pasangan, daripada keluarga Yang ketiga, do things that help you relax lah. Kan semua orang lain-lain. Tadi kita cakap pasal persediaan mental. Ada orang suka dengar muzik, ada orang suka bersenam. So all this will help untuk kurangkan kegusaran kita. Like kalau kita bersedia dari segi mental, fizikal tu, insya-Allah kita pun rasa tenang sampai pada masa. And always remember that we can have a plan, tapi we have to follow
what the changes lah in the situation. Kita rancang, tapi kita kena faham that kadang-kadang perancangan kita tu kita kena ubah ikut kesesuaian pada masa kita tu. kena sentiasa terbuka lah. Betul. Tapi sebenarnya memang betul tak doktor? Kelahiran tu satu proses yang sangat-sangat humbling lah orang kata. Lagi-lagi kalau anda tu memang jadi suka control freak sikit. Bila dah mengandung tu baru tahu, ya Allah, Tuhan tu sangat maha besar dan sangat berkuasa. Betul. Macam mana kita plan pun, kalau Allah memang dah tetapkan macam tu lah. Very humbling, Masya Allah. Dan saya juga suka nak kata, sebenarnya sakit tu perlu. Kan barulah keluar oksitoksin. Betul ke doktor? Betul ke doktor? So sakit ni macam kata satu sampai kita pun memang orang selalu kata doktor ni suka operate. Tak ada, banyak kerja sebenarnya nak operate orang ni. So we would like to orang kata macam encourage normal birth. Cuma kita juga tahu bahawa ada masa kita kena control environment control the environment a little bit. So sakit tu ya perlu satu penghapus dosa lah kan. Gitu. Tak nak. Lepas tu macam katalah semua ni akan bila kita sakit contraction ni actually dia bagi tahu baby yang it's time to come. So baby pun akan mula pump air keluar daripada paru-paru dia. So it's a beautiful process. A lot of things happen dalam masa tu. So kalau kita boleh normal, alhamdulillah, then yes, please go for it. Masa tu terus insaf, terus nak telefon mak minta maaf. Betul. Mak maaf. Banyak dosa dengan mak. Pengalaman ni 2 tahun insaf Okey. Jadi terima kasih banyak doktor. Dari bagi anda yang menonton, terima kasih kerana menonton daripada awal hingga akhir. Bagi ibu-ibu yang bakal melahirkan, good luck. Semoga berjaya untuk mendapat kelahiran yang normal. Tapi yang penting macam doktor sebut tadi, ibu selamat, bayi selamat, ibu selamat, bayi sihat dan selamat. Yes. Yang penting adalah itu. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk like kami, follow kami, subscribe kami di semua platform media sosial Majalah Pa and Ma. Nama saya Nani Roslan. Terima kasih sekali kepada doktor. Dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.